Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu strategi pendakwah terhadap persiapan diri dalam aspek rohani dan jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nurisa binti Abu Samah, nombor cik I182031663. Okey, sebelum kita mendengar lebih jelas tentang strategi pendakwah terhadap persiapan diri dalam aspek rohani dan jasmani, kita mestilah tahu apa itu maksud dakwah. Okey, dakwah ni merupakan perkara yang diwajibkan oleh Muslim. Pendakwah juga merupakan golongan yang mewarisi peranan para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajaran agama kepada setiap umat Islam. Okey, perkataan dakwah merujuk kepada ajakan, panggilan, seruan dan makna yang sama erti dengannya. Okey, menurut beberapa tokoh mendefinisikan istilah dakwah dengan beberapa maksud. Antara tokoh yang saya pilih ialah Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Zain 23 menyatakan dakwah adalah satu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau secara berkumpulan menggunakan menggunakan pendekatan tertentu untuk memandu manusia menuju kepada jalan yang dirodai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dakwah ni bukan saja boleh buat seorang diri, tetapi kita boleh buat secara berkumpulan menggunakan pendekatan yang betul, iaitu mengikut ajaran Allah. Dakwah ini juga kita tidak boleh buat sesuka hati untuk menyampaikan dakwah, kerana seorang pendakwah ni kita mestilah mempunyai ilmu sebelum berdakwah. Okey. Seterusnya menurut tokoh yang kedua iaitu Yusuf Al-Qaradawi 1996 mendefinisikan bahawa dakwah ni adalah satu usaha untuk membawa manusia kepada petunjuk yang sebenar melalui ajaran Islam dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Okey, di sini bermaksud dengan adanya dakwah kita boleh membawa manusia ke jalan yang benar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita akan pergi lebih jelaslah tentang pendekatan dakwah dari aspek rohani dan jasmani. Okey, saya akan serahkan perbentangan seterusnya kepada sahabat saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nabilah binti Muhammad Nasri I182031123. Okay, kita lihat berkaitan unsur kerohanian iaitu roh. Okay, roh ni apa? Roh ni makhluk hidup yang berperasaan. Dia boleh berfikir namun tiada jasadnya lagi. Okay, kita lihat di sini. Pada asalnya roh mengenal Allah sebagai pencipta dan mengakui kehambaannya kepada Allah SWT. Namun ia hilang setelah digabungkan dengan jasad serta bergelumang dengan anasir-anasir luar. Okey, di sini kita lihat bahawa setiap roh dia mengenal Allah penciptanya, namun apabila digabungkan dengan jasad, dengan manusia, badan manusia, dan bercampur aduk dengan persekitaran luaran atau faktor-faktor lain, tidak semua manusia dilahirkan dalam agama Islam. Berkemungkinan ada yang dilahirkan dalam agama Kristian, Buddha dan sebagainya. Okey, ini yang menyebabkan individu tersebut dia dah lari daripada konsep ketuhanan yang asalnya. Okey, ini membuatkan mereka tidak mengenal Allah yang asal, yang azalinya, dan ini akan mudah untuk mereka terpengaruh dengan anasir luar yang tidak memberangsangkan. Okey, setelah itu kita lihat dari segi ulama membataskan perbahasan tentang roh kepada dua sudut, iaitu mengembalikan roh kepada fitrahnya yang asal dan kemudian mengembalikan kesempurnaan pengabdiannya kepada Tuhannya. Okey, di sini kita lihat dari aspek pendakwah itu sendiri bahawa pendakwah berkemungkinan memikirkan dirinya hebat dari segi penyampaian dan sebagainya, dan dia merasakan dirinya perlu dihormati oleh orang lain. Kan ini membuatkan dirinya dah lari daripada konsep asal, iaitu mengabdikan kepada Tuhannya dan berserah kepada Allah, dan dia juga telah lupa bahawa segala kehebatan yang diberikan kepada dirinya adalah asalnya daripada Allah sendiri.
Okey, di sini kita lihat unsur kerohanian dari segi qalb. Okey, perkataan qalb yang bermaksud hati ini digunakan untuk menunjukkan hati yang zahir, iaitu jantung manusia, serta hati yang bukan zahir, iaitu hati nurani manusia. Okey, qalb ni diartikan sebagai latifah rabbaniyah atau unsur halus yang bersifat rabbani atau yang dibangsakan kepada Rabbani dan mempunyai hubungan dengan jantung hati jasmani. Okey, kita lihat seterusnya. Menurut Islam, hati menjadikan manusia hidup dengan kehidupan yang sebenar dan ia juga yang menjadikan manusia mati dalam hidupnya. Okey, dengan kata lain, hati manusia ni boleh jadi sakit ataupun sihat. Okey, kita lihat aspek pendakwah itu sendiri. Ada terdapat golongan pendakwah yang merasakan dirinya cukup sempurna sifat dan sebagainya, sehingga kan mereka bertindak untuk memandang rendah kepada orang lain ataupun mempunyai prasangka buruk terhadap orang di sekitarnya. Okay, sebagai contoh macam seorang pendakwah ni, dia melihat jirannya suka memberi, maksudnya jirannya tu suka bersedekah. Namun pendakwah itu menyatakan bahawa perkara ini sayang, bahawa walaupun dia suka bersedekah, namun tidak pernah dilihat berada dalam kawasan masjid. Maksudnya intipati yang kita dapat sini, pendakwah itu telah meletakkan label jiran tersebut bahawa walaupun kita ni suka memberi, namun kalau kita tak rajin ke masjid, namun ia satu perkara yang sia-sia sahaja. Itu implikasinya. Okey, di sini kita lihat bagi merawat hati yang berpenyakit, sebahagian daripada ulama merumuskan 5 penawar, iaitu membaca Al-Quran, mengosongkan perut, puasa, qiyamul lail dan zikir, memohon keampunan dan rahmat di waktu sahur, menduduki majlis para mukminin. Okey, dengan adanya rawatan sebegini, ia mungkin boleh meningkatkan kualiti dalaman seorang pendakwah itu untuk merasakan dirinya sentiasa dalam keadaan yang rendah diri, berperwatakan yang bagus dan juga terjaga, terlindung dirinya daripada sifat munafik dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Nadia binti Muhammad Fauzi, bernombor matrik I18303356. Okey, akal. Akal yang sihat adalah akal yang kenal akan kebahagiaan dan ia memandu individu untuk memperolehinya. Okey, sebagai seseorang pendakwa itu, untuk mendapatkan pemikiran yang positif, dia akan berusaha untuk buat sesuatu yang akan mendorong pemikiran dia tu untuk menjadi lebih sihat lah. Okey, kerana jiwa yang sihat datang daripada sumber yang dapat memberi manfaat dan kebaikan dalam diri seseorang. Okey, pendakwah yang nak dapatkan sesuatu kebaikan tu, dia perlu membantu diri dia membuat sesuatu yang baiklah. Contohnya macam membaca Al-Quran, berzikir pada waktu malam. Itu antara perkara yang dapat membantu seseorang pendakwah itu menjadi lebih baik dan menambah kebaikan dalam diri dia lah. Okay? Ali bin Abi Talib ada menyatakan bahawa ubat hati itu ada 5 jenis, iaitu dengan membaca Al-Quran sambil mencuba memahami maksud yang disampaikan, melaksanakan solat malam, bergaul dengan orang baik atau soleh, memperbanyakkan berpuasa dan zikir pada malam hari. Dan Ali bin Abi Talib juga ada menyatakan bahawa barang siapa yang mampu melakukan salah satu dari kelima jenis ubat hati tersebut, maka Allah akan memperkenankan hajatnya, iaitu permintaannya dengan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Okey, apa
Ali bin Abi Talib katakan itu adalah jenis macam yang dapat membantu seorang pendakwah tu memperbaiki dirinya dari segi akal pemikiran dia tu lah, untuk mendapatkan pemikiran yang positif. Okey, seterusnya ialah nafs. Pada umumnya, nafs ini dianggap sebagai suatu ajakan yang membawa kepada kejahatan. Kalau seorang pendakwah tu tak menjaga nafsu dia dan nafsu dia melebihi akal pemikiran dia, maka ia akan membawa kemudaratan kepada diri seorang pendakwah tu lah. Okay? Nafsu juga merupakan suatu hasrat yang mencetuskan nilai-nilai kekuatan dalam diri seseorang dalam mencapai kemahuannya. Nafsu ini ialah boleh dikatakan sebagai satu benda yang adalah dalam diri setiap manusia. Seperti yang saya katakan tadi, kalaulah nafsu ni tak dijaga dan ia menguasai lebih daripada akal pemikiran seseorang tu, pendakwah tu mudah terjerumuslah kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat kepada diri dia. Okay? Nafs juga mempunyai 7 jenis, iaitu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah dan kamaliyah. Okay, 7 jenis ini adalah nafsu, di mana ia adalah bahagian-bahagiannya. Secara umum yang saya dapat katakan bahawa setiap manusia tu ada nafsu dia terhadap perkara-perkara yang mereka nak lah. Contohnya nafsu, mungkin orang tu nak beli barang macam tu, tapi pada masa yang sama dia lebih dia boleh menggunakan duit dia tu untuk perkara-perkara yang lebih bermanfaat dan tidak membazir lah. Sebab tu adanya akal pemikiran. So jika seorang pendakwah tu berfikir secara panjang dan menggunakan akal pemikiran dia dengan baik, pendakwah tu dia takkanlah membiarkan nafsu dia tu menguasai diri dia daripada akal pemikiran dia. Okay? Nafsu juga wujud dalam diri manusia dan ia menerima arahan kebaikan dan keburukan. Ia sangat mempengaruhi tingkah laku manusia. Okay, kalau seorang pendakwah tu dia membiarkan je nafsu dia tu bermaharaja lela menguasai diri dia tu, dia boleh membawa kemudaratan lah kepada diri seorang pendakwah tu. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Syahada binti Mak Yusof, Normetrik I1820306. Okey, saya akan menerangkan berkaitan pendekatan dakwah dari segi fizikal. Okey, dakwah yang pertama ialah dakwah ammah. Dakwah ammah ni selalunya dijalankan di masjid sebab selalunya perkara yang banyak dilakukan dalam aktiviti berdakwah ni adalah di masjid. Dan pada zaman Rasulullah juga Rasulullah juga menjadikan masjid ni sebagai tempat berkumpul dan tempat beribadah, di mana kalau di masjid ni banyak aktiviti yang kita boleh buat untuk menarik masyarakat untuk lebih gemar untuk ke masjid. Dan selalunya pada zaman kita sekarang ni, pendakwa-pendakwa ni akan pergi ke rumah dan akan menyampaikan dakwah ataupun tarbiyah secara bersemuka. Maksudnya kat sini dia akan menyampaikan dakwah dia tu dengan beramai-ramai lah. Maksudnya datang ke rumah untuk menjemput mereka ataupun mengajak mereka ke masjid untuk menjalankan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak masjid. Seterusnya ialah dakwah bil lisan. Maksud dakwah menggunakan
menggunakan bahasa dakwah. Contohnya dari segi percakapan ataupun pertuturan yang dilakukan oleh pendakwa itu sendiri, di mana perkara ini sangat penting dalam diri pendakwa itu, kerana ia dapat memupuk jati diri ataupun sikap seseorang itu, sikap seorang pendakwa terhadap dakwah yang disampaikan kepada masyarakat. Contohnya perkataan bahasa dakwah ini dari segi contoh lemah lembut ataupun dan juga menguasai pelbagai bahasa. Dan juga pendakwa ni juga perlu mempunyai budaya mad'u. Maksudnya dia kena masuk dekat dalam masyarakat yang berada di sekitarnya, sebab kadang-kadang masyarakat ni dia berbeza latar belakang, berbeza budaya dan berbeza percakapan. Jadi pendakwa ni perlu mempunyai penguasaan yang baiklah dekat dalam dakwah bilisan ni. Dan juga bahasa bilisan ni juga diertikan dalam bahasa dakwah, iaitu bahasa yang digunakan oleh pendakwa dalam menyampaikan dakwanya. Jadi dakwah bahasa ni sangat penting kerana dia memberi mesej yang disampaikan dan metodi yang digunakan dapat memupuk diri seorang pendakwa itu pada diri pendakwa itu sendiri. Okey, istilah-istilah yang perlu diketahui oleh pendakwa serta yang perlu ada pada diri pendakwa ialah kaulan layyina. Kaulan layyina ini ialah menggunakan kata-kata yang lembut, iaitu pendakwa ni apabila menyampaikan dakwah, dia akan menyampaikan dengan mesej tu dengan baik, iaitu tanpa menggunakan kata-kata yang kesat kat sini. Dan ia perlulah menggunakan kata-kata yang halus dan juga tanpa menyentuh atau menyinggung perasaan sensitiviti mad'u ataupun sasaran dakwah yang disampaikan. Dan juga kaulan layyina ini dijalankan kepada individu yang mempunyai nafs amarah, iaitu mempunyai sifat mad'u yang takabur dan zalim, iaitu apabila pendakwa ini menyampaikan mesej secara lembut, maka dakwah tersebut dijalankan dengan baik dan tanpa berlakunya konflik, di mana jika pendakwa dan mad'u ni mempunyai sifat amarah yang sama, maka dakwah yang disampaikan tu juga tidak dapat dijalankan dengan baik dan berlakunya perbalahan di antara mad'u dan pendakwa. Jadi pendakwa ni perlulah mempunyai sifat yang lemah lembut dalam dakwahnya. Okey, kaulan balighah ni ialah bermaksud bentuk kata-kata yang memberi kesan kepada mad'u. Maknanya pendakwa ni dia menyampaikan dakwah dia tu, dia memberi kesan kepada mad'u tu sendiri. Lepas tu kesan tu dari segi apa? Dari segi kata-kata yang efektif dan juga tepat, di mana dia menyampaikan dakwah ni macam yang menusuk ke hati lah. Maksudnya dari segi penyampaian dakwah dia tu, di mana contoh dalam menyampaikan dakwah dari segi kematian yang boleh membuatkan mad'u tu berubah ataupun memberi kesan kepada diri dia. Contoh sebab-sebab kematian yang beri kesan tu, contoh macam apa azab-azab kubur yang dilakukan, dan juga apa kesan-kesan kepada orang yang tak sembahyang, yang derhaka kepada ibu bapa. Itu adalah contoh-contoh yang membuatkan pendakwa ni menyampaikan kaulan balighah. Kaulan balighah ni juga dia dalam ada salah satu strategi dalam bentuk lisan, iaitu percakapan lah ataupun komunikasi di antara pendakwah dan mad'u.
Okey, seterusnya ialah qaulan masyura. Qaulan masyura ni ialah perkataan yang mudah didengar dan mudah diterima. Maksudnya kat sini ucapan yang yang disampaikan oleh pendakwa ni perlulah mempunyai ucapan yang baik dan lunak, dan juga kata-kata yang menenangkan dan juga menggembirakan. Maksudnya apa yang disampaikan atau mesej yang disampaikan kepada mad'u dapat diterima dengan baik. Dan juga qaulan masyura ni juga dia juga memupuk diri pendakwa untuk membantu mad'u yang mempunyai masalah ataupun memerlukan bantuan disebabkan kerana kemiskinan ataupun lain-lain. Dan menurut tafsir Al-Azhar, qaulan masyura ni juga adalah kata-kata yang menyenangkan, kadang kata-katanya halus dan berbudi dan juga membuatkan orang senang dan lega. Dan maksudnya kat sini diri pendakwa tu perlu ada kata-kata yang baik, halus, iaitu kata-kata yang membuatkan orang sekeliling dia tu senang ataupun gembira dengan ucapan yang disampaikan oleh pendakwa itu sendiri. Okay, seterusnya ialah qaulan karima. Qaulan karima ni ialah menggunakan perkataan mudah, lembut dan penuh kebajikan. Maksudnya kat sini pendakwa ni perlu ada sikap prihatin lah. Maksudnya dia perlu tahu mad'u yang lanjut usia, maksudnya yang warga emas, yang dia boleh sampaikan mesej dakwah tu dengan baik, sebab mereka ni jenis sensitif. Jadi perasaan mereka tu mungkin ada berbolak-balik lah. Yang ada yang baik, ada yang perasaan yang emosi yang kadang baik, kadang tak okey, macam tu. Jadi pendakwa ni perlulah tahu apa yang perlu dan apa yang tak perlu apabila menyampaikan dakwah kepada mad'u yang lanjut usia. Okey, qaulan sadida ini ialah yang lurus dan yang benar. Pendakwa perlulah mempunyai ilmu pengetahuan dalam agama supaya mereka ini tidak terpesong untuk menjalankan dakwah kepada masyarakat. Sebab ramai kan pendakwa-pendakwa yang mempunyai lesen untuk berdakwah, tapi mereka menjalankan ajaran-ajaran yang tidak berlandaskan mengikut ajaran Islam. Jadi pendakwa-pendakwa ni perlulah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi supaya masyarakat yang disampaikan mesej dakwah tu tidak terpesong ataupun jauh dari ajaran agama Islam. Jadi perlunya pengetahuan ini kepada diri pendakwa supaya mereka ini dapat menjalankan dakwah tu dengan sempurna. Okey, seterusnya ialah qaulan ma'rufa, iaitu perkataan yang baik. Maksudnya di sini ialah perkataan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Maknanya kat sini pendakwa ni perlu memupuk diri dia untuk berbicara dengan perkataan yang baik dan mengikut situasi yang berada di masyarakat. Pendakwa ni juga perlu masuk dalam masyarakat tu, maknanya bergaul dengan orang-orang yang berada di sekitar dia supaya dia ni dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Dan juga pendakwa perlu bertutur kata dengan santun, kerana setiap apa yang dibicarakan kepada masyarakat itu mencerminkan diri pendakwa itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Jamila binti Aziz, I 18203060.
Saya akan menyambung poin yang seterusnya untuk pendekatan dakwah melalui jasmani. Okey, asasnya pendekatan ni bermaksud mengetahui semua hakikat dengan cara tertentu. Pendekatan ni dia merangkumi pelbagai proses. Pelbagai proses iaitu bagaimana manusia itu berfikirlah melalui pemerhatian kepada bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya pendekatan ni adalah pendekatan yang melalui akal. Yang mana Allah telah menggunakan kepada setiap individu manusia akal dan fikiran untuk manusia ni dia memerhati, dia memahami dan dia menggunakan kelebihan akal ni untuk melihat bukti-bukti kekuasaannya dengan menggunakan bukti-bukti kekuasaan Allah tu, wujudnya Allah tu dengan menggunakan akal fikirannya. Okey, keupayaan untuk seseorang individu itu berhujah ataupun berbicara adalah satu nikmat yang besar dalam hidup manusia. Manusia perlu menggunakan lidah untuk membicarakan perkara-perkara yang berfaedah dan ianya menjadi penyebab untuk seseorang itu menyampaikan dakwah secara berkesan. Sebagai pendakwah, dia mestilah menggunakan lidah untuk membicarakan perkara-perkara yang berfaedah dan menyampaikan mesej dengan cara yang baik. Sebagaimana manusia akan sebagai pendakwah tu dia akan menggunakan lidah dia lah untuk berhujah dan supaya dapat memberitahu kebenaran agama Islam itu sendiri. Dan ianya merupakan satu nikmat kepada seseorang tu bila dia pandai berhujah dan dia dapat menyampaikan mesej yang terdapat dalam dakwah yang disampaikan itu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 258 yang bermaksud, tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan. Okay. Perdebatan yang diceritakan dalam ayat Al-Quran ini boleh dijadikan oleh setiap individu untuk menggunakan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah SWT dalam berdakwah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dia menggunakan nikmat apa? Nikmat untuk membicarakan dengan nikmat hujah tu dia dapat menyampaikan dakwah dia tu dengan baik. Dan menggunakan akal fikirannya juga. Kalau nak berhujah ni mestilah dia mempunyai akal fikiran yang baik. So bila dia berhujah dengan baik dan menggunakan akal, jadi dia dapat menyampaikan dakwah tu dengan terbaik. Jadi contoh ni memberi hikmah apabila sesuatu hujah tu kuat dan benar, tambah lagi disampaikan dengan penuh sopan dan akhlak dan juga beradab, maka secara semula jadi dakwah yang disampaikan itu akan lebih diterima oleh orang dan juga dapat mematahkan kebatilan ataupun dapat mematahkan hujah mereka balik. Okey, poin yang seterusnya adalah pendekatan al-hissi. Asasnya istilah al-hissi ini adalah sesuatu yang boleh dirasa melalui salah satu panca indera 5. Dr. Azlina Zainal telah menguraikan perkara ini dengan meletakkan panca indera sebagai satu kaedah dakwah untuk mendorong kepada kebaikan. Maksudnya Dr. Azlina ni telah menguraikan maksud al-hissi ini adalah menggunakan panca indera ini sebagai salah satu kaedah untuk seseorang itu mendorong kepada kebaikan. Okay, yang seterusnya ialah manhaj dakwah al-hissi ini merupakan salah satu dakwah yang menumpukan panca indera manusia melalui penyaksian dan pengalaman. Maksudnya di sini pendekatan dakwah al-hissi ini adalah dakwah yang menggunakan panca indera manusia, iaitu penyaksian dan juga pengalamannya dalam Islam, iaitu macam sebagai contoh
pengalaman praktikal sebagai asas pengetahuan cara beribadat. Pengetahuan cara beribadat dan juga secara saintifik untuk membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala melalui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Okey, yang seterusnya ialah tujuan pendekatan al-hissi ini adalah untuk mengukur jiwa dalam mesej yang disampaikan melalui jalan bimbingan dan tarbiyah supaya manusia dapat memanfaatkan panca indera mereka untuk mengenali Allah. Maksudnya, sebagai pendakwah, dia menggunakan pendekatan ini untuk mengukuhkan mesej yang disampaikan melalui bimbingan yang mereka berikan kepada orang yang ingin didakwahkan itu, dan juga kepada manusia supaya mereka dapat memanfaatkan panca indera pendakwah ni untuk mereka lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadat dan mengubah kemungkaran kepada makruf. Jadi, memanfaatkan sebagai pendakwah akan memanfaatkan panca indera mereka tu untuk lebih mengenali Allah, untuk lebih mencontohi Nabi seperti melakukan sunnah-sunnah Nabi dan juga dalam beribadat dan mengubah daripada kemungkaran tu kepada makruf. Okey. Kebanyakan masyarakat kita sekarang meminggirkan nilai akhlak dan juga adat-adat Islam dan menyebabkan berlakunya keruntuhan terhadap nilai ajaran Islami. Jadi sebagai pendakwah, kita perlulah memperlihatkan dan menggunakan ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi dalam kita berdakwah dan menggunakan ia sebagai proses dalam pengajaran akhlak kita dan cara kita berakhlak. Proses menyampaikan dakwah tu akan lebih dapat dilaksanakan jika kita sebagai pendakwah menjadi contoh dan menjadi kaedah ikutan contoh supaya dalam membina peribadi kita dan juga menerima peribadi orang yang akan mengikuti Islam. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, kesimpulannya, pendakwah perlu melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan kelebihan mengikut keperluan masyarakat kini yang sentiasa terdedah kepada perkara-perkara yang merosakkan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, di sini bermaksud seorang pendakwah, apabila kita jadi seorang pendakwah, kita hendaklah mempersiapkan diri sebelum melangkah ke arena dakwah. Kerana apabila kita tersalah langkah dan objektif dakwah yang kita sampaikan, ia akan tersasar, malah akan memberi impak yang negatif lah kepada diri kita sebagai pendakwah dan kepada masyarakat sekeliling. Sebagai pendakwah juga kita hendaklah mempunyai strategi dan mempersiapkan diri dalam aspek rohani dan jasmani supaya dakwah yang disampaikan tu kita dapat diterima oleh orang sekeliling kita. Okey, antaranya yang strategi-strategi yang kawan saya terangkan tadi dari aspek rohani dan jasmani. Unsur rohani dan jasmani ni sangat penting kerana perkara tersebut menjadikan unsur utama dalam diri seseorang Muslim. Okey, kebersamaan sesuatu dakwah ni bertujuan untuk mengajak manusia ke arah makruf nahi munkar di samping menjalankan tanggungjawab seorang Muslim terhadap agama. Okey, tanggungjawab seorang apabila kita menjadi seorang pendakwah, kita mempunyai tanggungjawab dalam memberi penjelasan dan pemahaman yang menyeluruh tentang Islam supaya dakwah yang kita bawakan tu mampu menyelesaikan pelbagai masalah keruntuhan dan membawa sesuatu ke jalan yang benar. Maksudnya ke jalan yang benar tu ke jalan Allah lah, ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.